الله ما لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونسلم على رسول الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti pengajian live bersama Pondok Maya Nur Fatah, kita dakwah sampai arwah. Masya-Allah. Tagline dia memang deep sangat. Masya-Allah. Sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua, sihat dah? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya sama-samalah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat meraihkan dan menjalani kehidupan kita seperti biasa. Kita dapat makan bersama keluarga. Tadi insya-Allah kita dah semua solat Isyak secara berjemaah, masya-Allah. Jadi dalam kehidupan kita ni, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi wajib kita syukuri. Sebab itu dalam suratul Fatihah dalam ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka semua nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita, kepada anak isteri kita, wajib kita syukuri, masya-Allah. Tuan-tuan, ada seorang sahabat saya, Al-Fadhil Ma'sum. Dia ada satu hari ketika dia kecil, dia melihat seorang ada lelaki Myanmar, tuan-tuan. Subhanallah. Dia melihat tiba-tiba sahabat ni warga Myanmar ni, budak kecil yang kata yang sangat miskin, masya-Allah. Dia melihat budak ni tiba-tiba dia sujud syukur, masya-Allah. Dia tanya, kenapa ni? Sebab saya mendapat nikmat daripada Allah dari segi makanan, masya-Allah. Maka setiap nikmat yang Allah bagikan kepada saya, kepada kita semua, masya-Allah, wajib kita syukuri. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kita syukur pada Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Kau bagi nafas kepada kita, masya-Allah. Kau bagi kekuatan kepada kita. Ini semua Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Percuma, masya-Allah. Tinggal lagi kita kena manfaatkan sebaik mungkin, masya-Allah. Tuan-tuan, setiap manusia, ulama kata kelipan mata kita ribuan kali. Hembusan nafas kita puluhan ribu, masya-Allah. Lebih kurang kalau hembusan nafas kita lebih kurang 24,000 kali setiap hari. Masya-Allah. Bayangkan kiranya Allah Subhanahu Wa Taala kita bagi cas setiapnya hembusan nafas RM1 contohnya. Mana kita nak bayar 24,000, masya-Allah. Setiap kelipan mata kita 48,000 kali, masya-Allah. Maka tuan-tuan, inilah Allah Subhanahu Wa Taala bagikan nafas, bagi kekuatan kepada kita. Kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan, jadi alhamdulillah dalam keadaan sekarang saya yakin kita hanya mampu buat masa ni menjalani proses majlis ilmu seperti inilah secara maya kan, ataupun secara online. Ala kulli hal, kita kena usaha melazimi majlis ilmu ni kan. Paling kurang kita kena membuat majlis ilmu di rumah kita bersama anak isteri, bacaan Quran dan hadis dan sebagainya. Baik tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam kalam yang sangat agung, Al-Quranul Karim, suratul Ahzab ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Berkata Allah, tuan-tuan, kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Apa kata Allah? Maka kamu katakanlah dengan perkataan yang baik, yang sangat mulia. Use dengan perkataan yang tepat, yang baik.
yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki, islahkan amal perbuatan pada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita, masya-Allah. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan apa lagi tuan-tuan? Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad, nah yang ini penekanan daripada Allah SWT, faqad faza fawzan 'azima, maka dia akan mendapat kejayaan sangat besar, azim yang besar. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, sahabat yang saya hormati, maka dalam kehidupan kita, nak tak nak, kita kena yakin bahawa kejayaan kita yang hakiki, saya ulang balik, kejayaan manusia, kita semua adalah insan, masya-Allah, maka kejayaan kita semua yang hakiki, yang sebenarnya, tak lain tak bukan hanya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang merasakan dia berjaya. Oh, saya berjaya disebabkan harta. Maka dia akan pulun. Orang Kedah kata pulun. Sampai dia lupakan kehidupan dia. Sampai masa Allah ambil nyawa, oh, semua harta akan ditinggalkan, masya-Allah. Ada orang merasakan kehidupan dia dalam kejayaan dia bila mana ramainya banyak pengaruh ataupun kata followers. Masya-Allah. Tuan-tuan semua mesti ada IG ke, FB ke, ataupun sekarang ada TikTok kan. Masya-Allah. Semua kita. Maka ini semua pengaruh ataupun kita followers. Masya-Allah. Tuan-tuan kasih Allah SWT. Maka nak katakan, bila mana pandangan kita ataupun perspektif hidup kita mengatakan kita berjaya disebabkan satu perkara ini, kita berjayakan sebab satu perkara ini, contohnya harta, anak kita, kuasa kita, maka sebenarnya itu semua fahaman ataupun keyakinan kita yang salah. Sebab agama ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sangat adil. Allah meraihkan dan meletakkan syarat kejayaan yang sebenar. Bukan kejayaan ke dunia ni kan. Kalau dunia ni tuan-tuan, kalau kita tengok, kalau nak berjaya mesti kita nak tengok ranking, siapa yang berjaya dalam bisnes. Kita akan follow mentor kita, ni mentor dia dan sebagainya. Sampailah ke puncak kejayaan, masya-Allah. Yang pelajarnya, dia akan tengok siapa pelajar cemerlangnya, dia akan follow dan sebagainya. Takkan habis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kejayaan manusia hanya dalam agama. Faqad faza fawzan 'azima. Apa sebelum tadi? Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka dia akan dapat kejayaan sebenarnya, masya-Allah. Kita bagi satu tamsilan ataupun perbandingan yang sangat mudah, tuan-tuan. Seperti mana kalau ikan kan, kalau ikan keli ke apa sejenis ikan lah, masya-Allah. Ikan jos kan contohnya, semua ikan, masya-Allah. Semua ikan ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mereka, ikan-ikan ni sunnatullahnya hidup dalam air, masya-Allah. Baik ikan air tawar ke, ikan laut, semua pasti air dulu, masya-Allah. Maka tuan-tuan, maka mereka hidup dalam air dan mereka mampu bernafas dalam air. Itu kelebihan Allah bagi kepada ikan-ikan ni, masya-Allah. Tinggal lagi sekiranya, contoh kan, sekiranya mereka pakat, jomlah kita dah penat, dah boring dah kan. Ada pisang kata, masya-Allah. Ada pisang duduk kat ikan, ada dalam air ni kan. Maka ikan kita jom kita pergi darat, masya-Allah. Sekiranya mereka pakat bagi pergi darat, masya-Allah, apa jadi? Maka akan ditangkap oleh manusia ataupun kucing dan sebagainya. Maka mereka akan mati tanpa udara yang sepenuhnya, tuan-tuan. Semua juga, tuan-tuan, orang kata macam cacing. Cacing kehidupannya dalam tanah. Masya-Allah, hidup, dia cari makan dan sebagainya. Tapi sekiranya dia merasakan kehidupan bukan dalam tanah, dia keluar, maka dia kena ambil manusia sebagai umpan dan sebagainya. Sama juga, tuan-tuan. Kehidupan kita, kalau betul-betul nak berjaya, dunia, akhirat. Saya ulang balik. Dunia dan akhirat. Dua-dua ni, nak berjaya, tuan-tuan, kenalah ambil agama. Kita kena ubah mindset kita. Bahawa kalau kita nak berjaya, kena ada harta semata-mata. Bukan. Sebab apa kita tengok? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah meraihkan para sahabat radhiyallahu majma'in. Bayangkan, para sahabat. Yang kaya ke muda ke, ataupun yang miskin ke apa, Allah meraihkan semua. Bila mana mereka ada agama yang sempurna, bila mana mereka iman yang sempurna, maka Allah telah meraihkan mereka dan telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah asyarah mubasyarah. Antaranya siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sebagainya. Maka mereka dekat dunia dah mendapat radhiyallahu anhum wa radwan. Masya-Allah. Mereka redha Allah dan Allah Subhanahu redha mereka dan mereka meredai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tuan. Maka inilah yang paling tinggi. Padahal
title ridha ni, radhiyallahu anhum. Ini title tuan-tuan hanya akan didapati bila mana kaki kita ataupun diri kita telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga Allah. Itu title. Tapi sebab apa mereka telah berjaya? Mereka telah memahami maksud hidup mereka. Sahabat sekalian, tuan-tuan kasih Allah SWT. Baik. Jadi apa yang kita maksud kat sini tuan? Nak tak nak, bila mana kita menelusuri titian hidup kita ni, kita teruskan berjalan kehidupan kita, tuan-tuan, hidup kita singkat. Hidup kita singkat. Dan Nabi SAW, mafhum hadis, baina sittin, kata Nabi, umur umat aku, baina sittin wa sab'in. Lebih kurang 60 ke 70. Masya Allah. Maka tuan guru kami telah bagi satu tamsilan sangat mudah kepada kita. Al-Fadil Syekh Zainul Asri kan. Hafizahullah. Dia bagi tamsilan kan. Kalau contoh, kita ambil gambaran umur Rasulullah SAW berapa? 63 kan? 63. So sekarang kita tengok. Check balik balance. Kita dengan Rasulullah berapa balance lagi? Subhanallah. Kalau umur Rasulullah SAW wafat 63. Kita berapa sekarang? So kalau contoh kalau kita sekarang 30. So kasar-kasar kita ada baki 33, Masya Allah tuan-tuan. Tapi kalau Ustaz, kita usia saya dalam 65 ataupun 70. Alhamdulillah, itu bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengisafi diri kita, untuk kita taqarrub ila Allah, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan ni, nak tak nak, jalan kehidupan kita mesti ada kunci dia. Nak berjaya bila ambil agama. Dan agama yang kita tekan kat sini ialah bila mana kita ada keyakinan yang betul dan amalan yang betul dan dengan cara yang betul dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Contoh hari ini tuan-tuan, orang kata kalau kita nak balik KL, kalau kita di KL kan, kita balik kampung kita. Kat mana kampung kita? Contoh kat Johor, Batu Pahat. Contoh kan. Kita balik. Maka kita berpakat-pakat, jomlah kita nak balik ni. Naik satu kereta kan. Masya Allah. Kita balik ke mana? Balik Batu Pahat kan. Tapi jalan kita pakai, jalan mana? Jalan ke Pantai Timur, ke Kelantan. Maka apa jadi? InsyaAllah sampailah ke petani, cakap sihir kan. Kita cakap sihir, Masya Allah. Tuan-tuan, satu benda pelik. Kita nak balik ke selatan, tapi jalan kita menuju ke Pantai Timur sekali ke utara. Masya Allah. Maka insyaAllah sampai sudah takkan jumpa juga. Takkan balik kampung kita. Maka sama juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Dan satu pepatah ini, tuan-tuan, ada satu pepatah mengatakan, seandainya mereka ni tujuan nak pergi Kaabah, tapi jalan mereka menuju ke Turki. Sama lebih kurang. Tapi dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kita faham bahawa apa yang kita nak sangat ialah satu maksud hidup kita, Allah Subhanahu Wa Taala maqsudi. Allah Subhanahu Wa Taala matlubi. Allah adalah maksud hidup kita. Allah tempat tumpuan hidup kita. Masya Allah. Tuan-tuan, saya bagi beritahu satu ni, tuan-tuan. Lagi-lagi zaman COVID ni. Masya Allah. Zaman COVID-19 ni kan, maka semua manusia, baik yang pihak atasan, rendah, semualah, termasuk saya kan, kita insya-Allah akan terkesan. Tak banyak, tak sikit. Tak sikit, banyak. Masya Allah. Terkesan macam mana? Yang paling terkesan adalah pada jiwa kita, hati kita. Sama ada tawajuh ataupun tumpuan hati kita ni yakin kepada Allah sungguh-sungguh ataupun terkesan kepada selain Allah, ghairullah. Contohnya pada COVID tadi. Tuan-tuan, COVID apa dia? Makhluk. Dan selain daripada Allah, ghairullah ialah makhluk. Tuan-tuan, nak kata dulu dan selama-lamanya Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh dilihat pada pandangan zahir mata kita. Tak boleh dilihat. Dan COVID-19 juga benda virus yang kita tak nampak. Dulu kita tak yakin kepada Allah, tak takut. Sekarang kita lebih takutkan COVID daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, di mana iman kita sayang, tuan-tuan? Masya Allah. Tuan-tuan kasih Allah SWT. Sebab tu kena pegang dengan satu perkara yang sangat penting yang kita bawa bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu tahu, bawalah bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa dia bekalan lah? Taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, maka pertama sekali persiapan saya, tuan-tuan, ialah yang nama iman. Apa dia? Iman, al-iman. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, apa tanda iman ialah ikhlas, kata Nabi. Al-iman, ikhlas. Satu. Dan juga kata Nabi SAW, yang lain, hadis yang lain, man ahabba lillah, siapa yang mencintai kerana Allah, aku sayanglah anak isteri kerana Allah, aku sayang kerja kerana Allah, wa man, dan juga wa abghadha lillah, dia bencikan sesuatu kerana Allah, wa a'ta lillah, dan dia bagikan suatu perkara kerana Allah, dia buat suatu pemberian kerana Allah, sedekah ke, wakaf, infak dan sebagainya, alhamdulillah kerana Allah, lillah ta'ala.
Dan wa man alilah, dia menahan satu pemberian kerana Allah, faqad istakmalal iman, atau kama qala, kata Nabi SAW pada dia, maka telah sempurnalah iman dia. Masya-Allah. Tuan-tuan, hari ini iman kita ada. Selama iman kita ada. Tapi iman kita macam ada tapi tak ada. Ada macam ada tapi sebenarnya tak ada. Allahu Akbar. Kenapa tuan-tuan? Sebab dalam hati kita, dalam hati saya tuan-tuan, semua kita masya-Allah. Sebab apa tuan-tuan? Kita beriman dalam keadaan kita penuh dengan kemunafikan kepada Allah SWT. Maka hari ini kita beriman, solat, kejap solat, kejap tak, kejap awal waktu, kejap tak. Kejap kita beriman, pagi kita kufur kepada Allah. Wal'ayazubillah. Petang kita beriman kepada Allah, pagi kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah manusia, sebab manusia itu ada sifat nama dia an-nisyan, pelupa. Sebab itu datangnya perkataan insan. Masya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT. Sebab tu kena jaga iman kita sungguh-sungguh. Jaga iman sungguh-sungguh. Sebab iman dia macam modal, tuan. Macam kalau nak buat bisnes, tuan-tuan ada buat bisnes kan? Mesti ada yang buat bisnes dropship ke, apa-apalah saja. Masya Allah, lagi dalam keadaan kekuatan ekonomi sekarang, maka insya-Allah kita akan cari part-time job, part-time income. Masya Allah, teruskan. Ala kulli hal, yang saya tekankan ialah iman ni ibarat modal ataupun bahan asas dalam kehidupan kita. Maka kalau kita nak berniaga, mesti ada modal. Masya Allah. Tak kisahlah, contoh meniaga nasi lemak tepi jalan, Masya Allah, teruskan. Maka adalah modal mungkin 100-200. Maka setiap hari akan tambah. Nak tambahkan, besarkan lagi bisnes, besarkan lagi modalnya. Maka untung yang besar akan datang, Masya Allah. Okay. Sama juga dalam kehidupan kita, kalau kita nak bawa kenderaan kita, baik motosikal ke, basikal tak adalah kan, basikal guna tenaga kita sendiri. Sekarang trend saya tengok, ke sana ke sini, semua naik basikal. Alhamdulillah. Kesihatan. Tapi nak kata, kalau kita naik kereta, kalau kita naik motosikal, kalau kita naik yang melibatkan ataupun mobil dan sebagainya, maka perlukan yang namanya minyak, kan? Bahan api, baik sama ada diesel atau petrol. Maka inilah yang membakarkan jiwa kita. Maka iman ini yang kita nak, tuan. Maka iman kita hari ini, iman yang dikatakan iman plastik, iman yang tidak ada sempurnanya. Sampai nak kata bulat. Hari ini kalau ada iman sikit tapi bulat, sudah mencukupi sebenarnya. Tapi hari ini iman kita nampak ada tapi tak ada. Allahu Akbar. Buktinya apa? Ketika azan berkumandang, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil hamba-hambanya. Siapa dia? Saya, tuan-tuan, kita semua. Dengan kalam daripada muazzin ataupun Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya-Allah. Zahirnya kalam ataupun satu panggilan an-nida daripada Bilal ataupun muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Syahadah lagi, masya-Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, masya-Allah. Tapi sebenarnya hakikatnya ialah panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan dikasihi Allah, bila mana dia meriwayatkan satu hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sembang azan berkumandang oleh Bilal, maka Nabi seolah-olah tidak mengenali siapa di depan mata dia dan terus menuju kepada perintah Allah solat berjemaah, tuan-tuan. Masya-Allah. Maka inilah iman sangat sempurna, tuan, di mana membesarkan Allah sungguh-sungguh. Meyakini Allah di hati tidak ada bagi manfaat, mudarat, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Menafikan semua perkara, tuan. Semua perkara tidak boleh bagi apa, yang bagi boleh buat segalanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah apa? La ilaha illallah, tuan. Maka kalimah inilah yang dikatakan kalimah yang basic, yang kita kena bawa sampai hujung hayat kita. Dan siapa yang akhir kalam dia ada kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga, tuan. Masya-Allah. Tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari ini iman kita tak ada. Modal kita tak ada. So macam mana kita nak berniaga? Macam mana kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? So apa yang patut kita buat, tuan? Kita kena lazimi bercakap tentang kehebatan dan kebesaran Allah. Tuan, minta maaf saya cakap, kadang-kadang kita jumpa kawan kita lepak sama-sama. Sepanjang masa lepak kita sembang apa, tuan-tuan? Mungkin kita sembanglah anak isteri, bisnes. Alhamdulillah, bagus, teruskan. Maka apa yang kita sembang, itu yang akan semakin maju. Apa kita sembang, dia akan masuk ke dalam pemikiran kita. Kita dengar selalu kan, repetition is power of perfection, tuan. Maka kita cakap, maka akan dengar. Dengar selalu, dia akan meresap ke dalam otak kita, meresap ke dalam hati kita. Maka dia akan dia akan boostkan action kita. Itu memang motive action.
motif, tujuan, action, gerakan. Itu asal perkataannya, motif, action. Maka motif manusia akhirnya berubah dari akhirat kepada dunia. Daripada dunia, dari akhirat asalnya kepada dunia. Kenapa tuan? Kita ni ialah sebenarnya menuju dalam perjalanan ke akhirat kita. Tapi dalam sedar tak sedar, kita dah tukarkan tune kita kepada dunia kita hari ke hari. Sebab apa? Percakapan kita banyak pasal dunia semata-mata. Tuan-tuan, sebab tu dalam keadaan sekarang, lagi-lagi banyak kita taubat kepada Allah, membetulkan percakapan kita. Satu dalam surah Al-Ahzab tadi, ayat ke-60 tuan, ayat 70, Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Betulkan percakapan kita tuan. Betulkan percakapan kita pada perkataan yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Manakah perkataan paling hebat, yang paling baik daripada perkataan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mufassirin mengatakan antaranya ialah dimaksudkan ayat ini ialah para muadzin melaungkan azan, mengajak manusia kembali kepada Allah. Maka yang lain juga lah para duat ataupun para da'i mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan, apa yang kita kena buat dengan kalimah ni? Hak kalimah ni ialah kita kena besarkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, dalam setiap manusia tuan. Tuan, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, apa tanda orang beriman kan? Bila sebut nama Allah, bergetar jiwanya kan. Subhanallah. Tuan-tuan kasih Allah SWT. Bila disebut nama Allah kan, apa rasa kita kan? Rasa tak apa, tak ada apa. Bahkan yang lagi dahsyat, kita rasa sedih. Bila manusia zaman sekarang, bila sebut nama Allah, azan panggil, tak ada rasa apa-apa. Lagi kerisauan nak jaga solat pun tak ada apa-apa. Tuan-tuan yang kasih Allah SWT, maka kita kena sedih. Sebab apa? Kita ni banyak jauh daripada Allah, banyak lalai daripada perintah Allah SWT. Itu pertama. Kena jaga iman kita. Tuan-tuan, bila kita ada iman yang sempurna, maka Allah turunkan nusrah ghaibiyah atau bantuan ghaibiyah, bantuan yang khusus untuk kita tuan. Bukti apa tuan-tuan? Ketika perang Badar. Tuan-tuan tahu perang Badar kan? Tapi Badar kalau tuan-tuan bisa pergi Madinah Al-Munawwarah, di jauh sikit, jauh. Alhamdulillah saya sendiri pun tak pernah pergi Badar, tapi kalau tengok kawan-kawan saya pernah cakap, masya-Allah, dia tempat yang sangat luar biasa kan. Sebab tapak peperangan sangat yang pertama lah dalam sejarah Islam. Yang biasa kita pergi, kalau pergi umrah ya di Uhud, masya-Allah. Tuan-tuan, maka apa berlaku di Badar sebenarnya? Di Badar tuan-tuan telah menyaksikan kehebatan dan iman manusia yang sangat hebat. Nabi SAW bersama 313 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, masya-Allah. Mereka ini surah pada Allah. Zahir tuan-tuan, kita tengok kan, 313 nak lawan lebih kurang dengan 1,000 orang kafir Quraisy. Agak-agak lah kita kira, kita congak, kita tolak tambah darab, contoh kan. Agak siapa menang? Zahir kan? Mestilah orang kafir menang, Ustaz. Zahir kan 1,003 kan. 3 kali ganda orang kata. Subhanallah. Tapi bila Allah buat kerusahan, Allah bantu mereka dan penuh yakin kan, maka tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat tuan. Dalam kitab Hayatus Sahabah Maulana Yusuf Kandahalawi rahmatullah alaih, dikatakan seorang sahabat tuan, bila diterima satu pelepah tama kan, diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka pelepah tama ni terus bertukar menjadi pedang yang sangat tajam, masya-Allah. Siapa dia berbuat macam ni? Allah Subhanahu wa taala dengan asbab iman yang sangat mantap, orang kata mantap, maka ini membentukkan keyakinan kepada Allah sampai lupakan selain daripada Allah. Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi SAW, seorang sahabat Nabi. Maka dia dipanggil tuan, ketika dia bergerak tuan, dia seorang diri. Dia datang seorang diri dengan bawa kedai yang biasa juga. Maka Rustem, ataupun orang hebat kat sana, maka dia melihat siapa kan. Tapi dia tanyakan, kau ni siapa? Dia kenalkan diri kan. Akulah daripada Nabi SAW diutuskan sini nak ajakkan fikir manusia daripada dunia yang sementara kepada akhirat yang selama-lamanya. Daripada mengabdikan sesama manusia kita menjadi sekarang tuan, kita punya hamba kepada manusia sesama kita. Ada yang taat kepada seorang semata-mata, orang yang taat kepada orang atasan ataupun bos kita semata-mata. Bos kata A saja. Sampaikan kalau bos tak solat, kita tak solat, contoh. Ataupun kita hamba kepada duit kita. Ada duit happy, tak ada duit tak happy, contoh. Ataupun apa perkara-perkara yang terjejaskan hati kita, itu seolah-olah jadi sembahan ataupun berhala-berhala dalam hati kita tuan. Maka tuan, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka punya iman sangat luar biasa tuan.
Seorang sahabat lagi tuan-tuan, mereka nak pergi perang tuan. Maka dia Sungai Dajjal lah dekat Iraq tuan. Bila pergi sana tuan-tuan, masya-Allah, maka dia nak pergi sana, masya-Allah, tak ada apa tuan-tuan. Bila mana tak ada apa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ada yang penghalang antara mereka nak pergi tempat musuh ialah Sungai Dajjal lah. Maka dia buat tuan, dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta, dan dengan izin Allah dan diriwayatkan kitab, mereka dapat melalui kawasan Sungai Dajjal dengan menggunakan kuda mereka, dan dia katakan tapak kuda mereka tak basah sekali pun. Subhanallah. Tuan-tuan, apa lagi kisah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari satu ketika tuan, dekat satu tempat, di tempat batu dekat Madinah Al-Munawwarah tuan, telah keluar api yang sangat besar tuan. Maka Sayyidina Amirul Mukminin masa tu dia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka dia beritahukan, wahai Tamim Ad-Dari, kau tolong selesaikan. Ini bahasa mudah, kita selesaikan. Maka dia cakap, aku ni tak ada apa. Dia cakap dengan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Tamim Ad-Dari, mereka bergerak sekali ke tempat berkenaan. Dan di depan mata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Tamim Ad-Dari tuan-tuan, seorang sahabat yang sangat biasa. Dekat diriwayatkan dalam hadis yang panjang, Tamim Ad-Dari pernah menjumpai Dajjal dekat sebuah kepulauan kan. Subhanallah. Maka Tamim Ad-Dari juga dengan izin pada masa itu bersama Sayyidina Umar, maka mampu dengan izin Allah dia mampu menghalau api tadi, kebakaran tadi dengan tangan dia. Lalu dia halau, maka balik ke tempat asal. Masya-Allah. Tuan-tuan, bila hati kita ada Allah, kita akan ada segala-galanya, dan Allah akan jadikan selain Allah tunduk kepada kita. Masya-Allah. Tapi sekarang hati kita tidak ada Allah, maka Allah tundukkan kita kepada selain daripada Allah. Saya ulang balik tuan-tuan, bila kita ada Allah di hati kita, di hati paling dalam, dengan sesungguh-sungguhnya yakin. Bukan biasa, bukan sekadar kata ilmu yakin, bukan. Kita nak ainul yaqin dan sampai haqqul yaqin, kamalul yaqin, bahawa Allah segala-galanya, maka Allah tundukkan selain Allah kepada kita tuan-tuan. Tapi bila mana kita dah hati kita tak ada Allah, yakin tak yakin, maka Allah tundukkan kita ni menjadi hamba kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Maka ini kelemahan kita tuan-tuan. Sebab tu kita jangan persoalkan kenapa kita tak berjaya-berjaya tuan-tuan. Sebab dalam hati kita tak ada, orang kata, kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan sebenar boleh menarik rahmat dan kekuatan Allah adalah iman yang sempurna tuan-tuan. Masya-Allah. Tuan-tuan dan kasih Allah SWT. Bila iman sempurna tuan, maka hanya iman sempurna ni bila mana kita banyak cakap tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, wahai hambaku, wahai sahabatku, apa kata Nabi? Jaddidu imanakum. Apa dia? Perbaharuilah iman kamu semua. Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain tanya kepada Nabi, qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddi imanana? Wahai Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min qawli la ilaha illallah. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada sahabat, perbanyakkan mafhum kalimah la ilaha illallah. Menafikan makhluk, yakinkan hanya Allah sahaja berkuasa, makhluk langsung tak berkuasa. Yang mendatangkan mudarat kepada saya tuan-tuan hanya Allah. COVID-19 adalah satu makhluk. COVID-19 asalnya ialah makhluk, dan sebenarnya semua ini hanyalah satu asbab ujian Allah. Allah Subhanahu melihat sama kita yakin kepada Allah ataupun tak. COVID-19 pun tak mampu mudaratkan kita, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap perkara, baik datang pun sekalipun, yang buruk saya datang kepada kita, hanya dengan izin Allah akan menjagakan iman kita tuan-tuan. Maka kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim AS. Siapa dia tuan-tuan? Nabi Ibrahim AS. Masya Allah, seorang Nabi sangat mulia. Itu moyang kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim AS ketika diperintahkan oleh Namrud kan untuk dilontarkan dalam api. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke dapur kan, kita penting ataupun guna lighter, agak boleh ada kita mampu pegang kan. Melainkan kita ada magic kan, magic pun dia acah-acah kan. Dia rasa panas juga insya-Allah. Kalau ilmu kebal pun sebenarnya kita, sebab apa? Kita bukan ilmu kebal sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan sakit. Tapi nak kata tuan-tuan kasih Allah SWT, Allah telah tunjukkan kepada kita semua sepanjang zaman bagaimana Nabi Ibrahim AS selamat dalam api 40 hari 4 malam dekat api yang sangat besar tuan. Masya-Allah. Api yang besar, masya-Allah, ibarat dalam kawasan bukit yang sangat besar.
Masya Allah. Tuan-tuan yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa berlaku tuan? Apa berlaku? Bila Nabi Ibrahim AS makan api yang sangat besar. Api yang kecil pun rasa panas, ini kan api yang sangat besar, maka ramai manusia pada masa itu telah menjauhi jarak kan, jarak dengan api. Tapi Nabi Ibrahim AS yakin kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, meyakini Allah saja tempat pergantungan dia. Maka melakukan bila nama Nabi Ibrahim AS masuk ke dalam api, apa kata Allah? Kepada Allah firman kepada api, kunna rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kau sejuk. Sejuk saja tuan, tak cukup. Contoh kalau kita duduk kat aircon tuan, masya-Allah, sejuk 16%. Kadang kalau aircon lagi jauh lagi sejuk. Lagi-lagi kalau kita pergi ke tempat yang sejuk tuan, dekat Iceland ataupun negara-negara yang betul sejuk kan, negatif persen, mungkin negatif 2 darjah Celsius, masya-Allah. Maka kita akan menggigil kesejukan. Lagi mudarat juga kepada kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa telah menambah lagi wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kau sejuk dan sejahtera ataupun selamat ala Ibrahim. Hanya kepada Nabi Ibrahim AS saja, masya-Allah. Tuan, inilah iman. Maka yakinnya Nabi Ibrahim kepada bantuan Allah, maka Allah telah tundukkan api yang panas ni kepada Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan, api yang panas, Allah telah tunjuk 2 sifat. Satu, api yang panas, rasa panas kepada orang sekeliling. Sifat sunnatullah lah. Dan api yang sama juga Allah bagi sifat yang berbeza. Sifat sejuk dan selamat hanya kepada Nabi Ibrahim AS. Siapa yang dapat buat ni? Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Maka ini yang kena jaga. Tuan-tuan, bila ada iman yang sempurna, nak tak nak kita kena faham. Setiap dalam Quran, dan dia ada kembar dia. Taat wa ati Allah wa ati Rasul, taat Allah, taat Rasul. Bila berkenaan kita beriman dan juga kena amal soleh. Masya-Allah. Maka nak ada kembar dia, amal, iman, amal soleh. Maka kalau kita yakin saja tak mencukupi, dia kena dibuktikan dengan perbuatan amal tuan. Maka ini tuan, apa amal yang paling penting untuk kita menuju kebahagiaan kita, kejayaan sebenar kita tuan, ialah nak tak nak dengan asbab amalan perintah solat tuan. Masya-Allah. Perintah solat. Tuan-tuan yang kasih Allah SWT, maka solat ni sangat luar biasa tuan, sangat luar biasa. Dengan solat ialah satu perhubungan kita dengan Allah SWT. As-salatu mi'rajul mu'min. Mi'raj, zaman Nabi SAW, Nabi saja boleh pergi jumpa Allah, melintasi, menembusi 7 petala langit, Sidratul Muntaha, dan mampu berdialog dengan Allah SWT. Menerima perintah solat. Masya Allah. Hanya Nabi SAW saja. Bila sebelum datang perintah salat, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in semua berjumpa dengan Nabi. Wahai Nabi, ini hajat saya sekian. Wahai Nabi, ini hajat saya sekian. Maka Nabi SAW dengan doa dan salat dan sebagainya untuk Allah Subhanahu mengabulkan doa mereka, masya-Allah. Tapi bila mana datang solat, maka semua sahabat ni menyelesaikan masalah mereka dengan solat mereka, masya-Allah. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu taala, ada kisah. Ada seorang penunggang kuda. Dia seorang pembawa amanah lah, barang-barang dagangan. Maka dia bawa dekat seekor kedai tuan. Kedai, dan di atasnya adalah ada barang-barang dagangan, barang diamanahkan lah. Maka dia bergerak. Maka bila bergerak, tuan-tuan yang kasih Allah SWT, bila bergerak, maka dia terjumpa dengan satu orang. Kata, hai sahabat, jomlah, saya tolong tunjukkan jalan yang mudah. Dia temani, dia menemani sahabat yang pertama tadi, Masya Allah. Bila jalan, Masya Allah, sampai di persimpangan 2 jalan. Satu jalan A, kedua jalan B, contoh kan. Maka jalan A ni jalan yang biasa dilalui orang, maksudnya nampaklah kesan-kesan dan maksudnya rumput dah kurang kan. Tapi jalan kedua pula ada semak samun dan penuh lah kan. Maka kata, wahai sahabat, jomlah kita pergi ke tempat ni shortcut. Bahasa mudah saya, shortcut ke tempat yang tuan nak tuju. Oh iya ke? Tak apa, kita follow. Tuan-tuan insya-Allah SWT. Bila dia pergi, Masya Allah, dia pergi ke sana, tiba-tiba dengan izin Allah, dia melihat semua kawasan tersebut dipenuhi tengkorak-tengkorak manusia. Maksud apa? Yang pertama, orang yang dia jumpa tadi ialah, kata macam penyamun. Dia nak bunuh, niat jahat lah. Dia nak bunuh semua, Masya Allah. Maka sahabat tadi
sekejap yang pemegang amanah kata sekejap, saya nak solat, tak boleh sekejap. Dia gelak, masya-Allah. Sebab semua orang yang kat sini semua minta perkara yang sama, tapi tak ada perkara pun yang boleh selamatkan mereka, masya-Allah. Tuan-tuan yang kasih Allah SWT, maka dia solat juga. Allahu Akbar. Bila dia solat, masya-Allah, ada solat tuan, dia nak baca Fatihah. Kemudian surah yang dia nak bacakan tak terkeluar, tak lintas apapun. Surah apa dia baca tak ingat. Maka terlintaslah di fikiran dia surah An-Naml ayat ke-62. Amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su'. Maka manakah yang boleh menjawab permintaan doa manusia, doa hamba-Nya, dan boleh menyelesaikan ataupun menghilangkan segala kesusahan manusia. Maka siapa tuan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah riwayat ini tuan, apa berlaku tuan? Maka Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan malaikat dalam bentuk penunggang kuda dengan tombaknya telah membunuh terus penyama tadi, masya-Allah. Tuan, bila yakin dengan sempurna. Tuan yang kasih Allah Subhanahu. Sebab apa? Solat mereka solat yang ada roh. Solat ataupun amal mereka ada kekuatan sangat luar biasa sampai Allah turunkan bantuan kepada hamba-hambanya. Kisah kedua juga lebih kurang sama. Ini kisah sahabat Nabi Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat baginda sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kisah yang sama, hampir sama, maka dia bergerak, maka dia kata, ni ada jalan ni kan. Maka dia bawa ke tempat yang ni jarang-jarang pergi. Dia pergi tuan-tuan, sama ada tempat tengkorak dan sebagainya. Maka dia minta izin solat. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dia solat semua. Dah solat kan, dia baca satu kalimah tuan. Tuan-tuan boleh amalkan ni kan. Amalkan sungguh-sungguh. Zikir ni sangat mudah, sangat simple. Apa dia? Dia baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dengan penuh yakin dan tawajuh kepada Allah, pasti Allah tolong aku kan. Masya-Allah. Apa berlaku tuan? Maka sama juga datang satu penunggang kuda yang sangat luar biasa, maka telah membunuh dengan tombak dia telah membunuh penyamun ataupun penjahat tadi, masya-Allah. Ini diriwayatkan dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Maulana Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih. Tuan, apa dia tuan? Ketika tanya engkau siapa? Laki Zaid bin Harithah tanya, wahai laki siapa engkau? Maka akulah hamba Allah, akulah yang menjawab permintaan engkau. Pada ketika engkau menyebut ya arhamar rahimin, kali pertama aku dekat langit yang ketujuh. Ketika kau menyebut kali kedua, aku dekat langit dunia. Masya-Allah. Dan kali ketiga kau sebut ya Ar-Rahman Rahimin, aku terus datang ke depan dan membunuh atau menyelesaikan segala kejahatan si penjahat tadi, masya-Allah. Maka tuan-tuan, hari ini keyakinan kita, maka kita terus datang kepada asbab yang zahir, bukan hanya kepada amal kita. Tuan-tuan, kalau kita nak berjaya tuan-tuan, nak berjaya dunia akhirat apatah lagi, hanya kembali kepada Allah. Selesaikan semua perkara kita dengan perantaraan amal-amal soleh. Baginda Rasulullah SAW, kalau datang musibah atau kesusahan, Nabi buat apa tuan? Solat rakaat. Masya-Allah. Selesaikan masalah dengan amal soleh dengan penuh yakin kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila mana datang dengan berita perkhabaran tentang kematian Ummahatul Mukminin dan saudara-saudara meninggal dunia, dia buat apa? Dia turun ke kenderaan dia dan solat rakaat, dia yakin kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cara wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dan sabar dan solat. Tuan-tuan, lagi masa kini tuan-tuan, kita semua ada masalah. Saya yakin ada yang kita masalah kewangan, masalah keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Maka carilah penyelesaian dalam solat tuan. Kata guru kami Syekh Zainul Asri hafizahullah, kalau kita ada masalah rumah tangga, ilmu rezeki lah contohnya, maka banyakkan solat duha, terutama dalam 8 rakaat. Masya-Allah. Siapa nak tuan-tuan duha, maka masya-Allah asbabnya nikmat rezeki. Tapi bukan, jangan kita buat kerana rezeki saja, tapi kita tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu taala. Kata guru kami juga, siapa melazimi solat tahajud, maka insya-Allah akan menyihatkan, orang kata menyinari pada zahir dia, pada anggota badan dia, masya-Allah. Dan siapa melazimi solat tasbih tuan, maka dia akan menyinari pada rohani dia, masya-Allah. Maka Nabi SAW pesan kepada kita tuan, buatlah solat tasbih ni tuan, setiap hari kalau boleh. Tak mampu seminggu sekali. Tak mampu sebulan sekali, tak mampu setahun sekali, tak mampu sekali seumur hidup. Masya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT. Sebab apa? Dalam rahsia solat tuan, sangat luar biasa. Tuan-tuan bayangkan, dalam solat pun, Allahu Akbar pun kita boleh ingat selain Allah. Apatah dari luar solat lagi kita lupakan Allah SWT. Tuan, banyak kita kena baiki. Solat kita yang baiki. Bila kita baiki solat kita, amalan kita, Allah akan baiki kita, masya-Allah. Maka itulah antara yang kita boleh baiki. Iman,
solat kita. Tuan-tuan yang kasih Allah SWT. Apa lagi tuan-tuan? Yang kita kena baiki ialah kita kena faham kita adalah umat da'i. Sebab tu kita dakwah sampai arwah tuan. Masya Allah. Memang deep. Hashtag deep. Perkataan kan. Maka tuan, kita adalah umat da'i. Kita bukan sekadar duduk pulang balik sekadar nak solat. Bukan. Kita solat, ajak manusia kepada solat. Wa'mur ahlaka bis salah. Aku tahu. Kita baca Quran, ajak orang baca Quran. Subhanallah. Kita pandai baca Quran, kita ajak orang baca Quran. Maka kita semua umat da'i ada tugas dakwah atas pundak bahu kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahu azim. Tuan-tuan, maka kita lah umat terbaik. Ukhrijat lin-nas, di mana dikeluarkan untuk faedah manusia, manfaat manusia. Ajak manusia kembali kepada Allah, cegah kemungkaran dan disusuli dengan tu'minu billah wa tu'minuna billah. Tuan-tuan, sebab apa syarat basic kena ada iman. Tapi sebelum kita tengok di mana asbab yang melengkapkan iman kita ialah atas usaha dakwah tuan. Maka hari ini saya tuan-tuan kena terus kita berpesan-pesan. Sebab tu Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam kerugian illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang yang rugi, semua rugi. Kecuali orang yang beriman. Ada imannya, rugi juga. Kecuali tambah lagi, ada amal soleh. Rugi lagi. Bila mana dia tak ada berpesan kepada kebenaran. Apa kebenaran paling tinggi tuan? Tak lain temukan kebenaran agama yang berpaksikan la ilaha illallah. Kemudian apa lagi kan? Cukup tak cukup, kena sabar lagi tuan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sabar tuan. Dia kena sabar dan juga diselangi dengan amal soleh. Kadang-kadang kita datang musibah kan, sabar. Kita sabar saja, tapi kita lupa kita kena sabar dan tambah amal kita. Sebab tu dalam Quran Allah ganikan, wasta'inu bis sabri was salah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan juga amal yang solat. Maka maksudnya apa? Ada masalah, sabar dulu dan juga teruskan amal soleh. Bukan kita puasakan FB, IG, maki sana, maki sana. Akhirnya tak ada perubahannya, tak ada. Mengadulah sejuta masalah kepada manusia. Manusia hanya mampu mendengar saja, tapi tak boleh selesaikan sempurnanya. Tapi bila mengadu kepada Allah, Allah maha mendengar, Allah maha menyelesaikan setiap masalah kita. Yakin tak yakin saja pada hati saya tuan-tuan. Tuan-tuan yang kasih Allah SWT, maka lagi-lagi dalam keadaan kita COVID-19, kita duduk di rumah tuan-tuan, maka sangat penting untuk kita kena ada fikir risau. Macam mana nak jaga iman kita. Satu orang, tuan-tuan, segi psikologi, apa yang kita fikir, itu yang kita gambarkan dan kita akan bergerak mendapatkannya. Kita nak makan, seluruh badan kita akan bergerak kepada makanan. Nak cari apa? Nasi lontong, nak makan nasi goreng, nasi ayam, semua kita pergi. Bahkan kita dah prepare. Pagi makan A, petang hari makan B, tengah malam makan C. Kita ada prepare. Sebab apa? Kita rasa pentingnya. Hari ini berapa ramai kita fikir pentingnya itu kita berpesan-pesan supaya datangnya hidayat Allah SWT. Maka hari ini tuan-tuan, kita ibarat Nabi SAW buat ibarat satu manusia, kumpulan manusia letak dalam kapal yang besar. Satu golongan di atas, satu golongan di bawah tuan. Maka golongan di bawah kalau nak air, dalam hadis kata, maka golongan atas akan buat air ni, ada gunakan cedok air, dia akan bagi air, masya-Allah. Maka sampai masa orang bawah kata, golongan di bawah kata, penatlah macam ni kan. Apa kata kita tebuk je lubang dekat bawah ni, kita ambil air laut direct dan kita minum, masya-Allah. Apa jadi tuan? Sekiranya orang atasan ni tak beri nasihat, jangan begini. Sama kita akan tenggelam kadang sama. Kalau tidak ada sesiapa yang menghalang mereka, maka tenggelamlah. Yang baik dan buruk semua akan tenggelam, masya-Allah. Tuan-tuan kasih Allah SWT. Kena banyak taubat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan kasih Allah SWT. Sebab tu yang penting dalam keadaan COVID-19 ni, kita banyak duduk di rumah betul. Nak pergi kata meraihkan majlis ilmu ataupun di rumah Allah agak sukar kan. Ala kulli hal, masjid surau payah nak masuk. Tapi amalan di rumah, amalan masjid surau, kita kena bawa ke dalam rumah tangga kita. Apa dia tuan? Ialah solat berjemaah. Hidupkan solat berjemaah. Anak isteri, kadang ayah dia imam, kadang abang long, abang ngah dan sebagainya. Solat berjemaah di awal waktu. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Yang kedua, kita boleh sama-sama menghidupkan amalan bacaan hadis dan Quran. Hati kita tuan-tuan, dia keras. Kalau tak dengar satu hari Al-Quran dan hadis, maka hati akan mula kita keras dan keras. Maka ada satu amalan tuan-tuan yang boleh melembutkan, menghidupkan hati kita. Boleh amalkan tuan-tuan. Ini amalan saya dapat daripada Al-Fadhil Ustaz Muhadhir Haji Jol. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta.
Apa dia? Boleh ulang balik? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Berapa kali? 40 kali antara solat sunat subuh dengan solat fardu sebelum 40 kali. InsyaAllah hati kita akan hidup. Ini juga disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya apa dia? Madarijus Salikin, masya-Allah. Tuan-tuan dikasihi Allah SWT. Jadi apa lagi tuan-tuan? Kita kena banyakkan majlis-majlis ilmu. Satu majlis yang ada sebut nama Allah, nama Rasulullah, maka turunnya rahmat Allah memberkati rumah tangga kita, masya-Allah. Hati lembut, anak akan mendengar cakap mak ayah kita tanpa tak perlu dipukul dan sebagainya, masya-Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita juga kena berpesan banyakkan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting juga tuan, kita usaha untuk bangun malam, tahajud, mengadulah segala permasalahan kita pada Allah. Bangun malam, buka Quran dan memahami setiap mentadabbur setiap makna ayat Quran, masya-Allah. Boleh tuan-tuan? Maka tuan-tuan kasih Allah Subhanahu taala, inilah antara perkongsian kita pengalaman-pengalaman yang kita boleh amal kan. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita dalam sekarang kalau kita buat tak tahu tuan, maka Allah akan buat tak tahu kat kita. Maksud apa? Kalau sekarang dalam fitnah akhir zaman semakin hampir tuan, kita pun lupakan Allah, maka Allah akan lupakan kita. Lupa dunia satu kan, lupa akhirat lagi bahaya tuan. Bila Allah panggil kita berbuat tak dengar, itu bahaya tuan. Ihfazillah yahfazuka. Bila kita jaga Allah, maka Allah akan jaga kita tuan. Maka tuan, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala fokus tumpuan tuan-tuan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak pihak Mahat Tafiz Nur Fatah, pihak sebab apa mereka sudi menyebut saya Al-Faqir, hanya sekadar berkongsi kepada tuan-tuan. Ala kulli hal, dalam kehidupan ini tuan, carilah Allah. Apa hal, carilah Allah. Bila kita dapat Allah, kita dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Baik tuan, kita kena teruskan dakwah sampai mati, biar kita mati dalam masa dakwah. Baik tuan, masya-Allah tuan. Jadi saya mohon maafan atas segala kesilapan bicara saya, keterlanjuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan saya, ampunkan kita semua, dan meletakkan kita dalam keadaan rahmat Allah sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Maka tuan-tuan yang baik datang Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk atas kelemahan saya, mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi boleh kita doa sikit boleh, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Ya Allah Rahmanir Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ayah kami ni semua muslimin muslimat yang masih hidup yang dalam dunia. Ya Allah, manusia telah jauh daripada agama ya Allah. Kami banyak lalai daripada perintah-perintah-Mu ya Allah. Solat kami cuaikan ya Allah. Kami tak yakin kepada kekuatan daripada kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat dan minta ampun kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah daripada diri kami, daripada umat ini ya Allah. Ampunilah umat ini ya Allah. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah. Pandanglah kami pandangan rahmat-Mu. Jangan Engkau pandang kami ke pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, kami peliharakan kami daripada segala fitnah akhir zaman, fitnah hidup kami, fitnah mati kami ya Allah, dan fitnah dajjal terutamanya ya Allah. Ya Allah, kami bimbinglah kami lah, sekiranya kami lalai Kau ambillah kami, letakkan kami ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ya Allah, selamatkan iman kami, selamat amal kami, selamat anak cucu keturunan kami lah. Jadikan mereka asbab hidayat, siapa memandang mereka dapat hidayat, siapa dipandang mereka dapat hidayat ya Allah. Hidayat seluruh alam sampai kiamat ya Allah. Ya Allah, kami jauhkan kami segala maksiat ya Allah. Dan tutuplah hati kami segala maksiat. Dan haramkan hati kami kelazatan maksiat kan. Dan kurniakan kami kelazatan untuk buat taat kepada-Mu ya Allah. Rabbana atim nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, mudahkan kami untuk buat kerja dakwah kami sampai kami mati, ya Allah. Dan matikan kami dengan kerja dakwah ni dan ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, husnul khatimah dan bukannya su'ul khatimah. Terima amal kami, ya Allah, dunia akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Tuan, mudah-mudahan kita rezeki jumpa lagi yang baik dari Allah SWT. Saya tangguh mencipta tasbih kifayah dan surah As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak SPJM berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV/AIDS, TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mendalami ilmu pengurusan jenazah. SPJM, ke arah pengurusan jenazah patuh syariah profesional dan antarabangsa. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.facebook.com/Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia.